Jadi bersama saya sekali lagi Kapten Bersara Abdul Rahman Omar, Tuan Hanif. Mungkin Kapten, kita sudah kata menjangkakan beberapa analisis awal dengan kata pun nahas MH17 di timur Ukraine, dan dengan pengesahan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, antaranya mengatakan bahawa laluan ataupun flight path MH17 dari Amsterdam ke Kuala Lumpur dikatakan selamat oleh badan penerbangan antarabangsa termasuk SCAO dan juga IATA. Jadi kalau selamat tetapi berlaku juga insiden sebegini, apa maksudnya? Pertama sekali para viewers kena faham laluan yang dilalui oleh pesawat itu merupakan laluan utama daripada Eropah Utara menghala ke Asia. Ya. Pada masa berlakunya penembakan MH17 ni, dalam sekitar 20 batu radius tu ada pesawat Air India dan juga Singapore Airlines, tak salah saya. Ya. Cuma tinggal lagi Malaysia Airlines mesti tak bernasib baik, dia yang terkena tembakan. Jadi apa maknanya apabila satu laluan itu yang selama ini adalah selamat untuk pesawat komersial lalu, tiba-tiba menjadi satu laluan yang bahaya. Ini menunjukkan satu peningkatan dari segi konflik yang berlaku di atas muka bumi Ukraine itu sendiri. Ya, mereka pihak tak tahulah siapa yang menembak, tapi maknanya pihak-pihak yang bertelagah dalam konflik ini sudah meningkatkan satu lagi level dalam konflik ini dan membahayakan pesawat-pesawat komersial yang lalu di situ. Jadi dalam masa kita menunggu PC Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tadi, kita dah nampak antara tweet-tweet daripada syarikat-syarikat penerbangan yang sudah mula mengarahkan pesawat mereka untuk divert ataupun terbang daripada ruang udara tersebut. Jadi itu adalah langkah-langkah yang telah diambil. Apa yang kita nampak di sini mungkin dari segi kelemahan perisikan yang tidak dapat nak menjangkakan jatuhnya aset-aset peluru pandu ke tangan-tangan pihak yang tidak patut. Tapi kalau kita tengok kan, peluru pandu ni jenis Buk M1 ni, dia adalah base kepada satu sistem yang lama, tetapi dia radar guided dan orang yang mengendalikan peluru pandu ni dia mesti mempunyai kemahiran yang tinggi. Bermakna kalau dia daripada Ukraine, bermakna dia pernah menjalani latihan. Kalau dia daripada pihak pemisah, bermakna ada orang yang melatih dia. Ya, jadi ini bukan calang-calang peluru pandu untuk digunakan. Dan setiap peluru pandu ni macam dalam isu MH17 ni, dia akan assign satu peluru pandu kepada MH17 dan akan mengikut MH17 sehingga mengenai sasaran. Dan dia punya kebarangkalian membunuh untuk peluru pandu jenis ini ialah antara 90 ke 95%. Maknanya begitu tinggi sekali. Begitu tinggi sekali. Ratusan membunuh itu. Dalam kenyataan akhbar, Yang Amat Perdana Menteri juga menyatakan bahawa pesawat MH17 tiada melakukan sebarang isyarat kecemasan, no distress call. Maksudnya kapten kapal, juruterbang tidak mengesan sebarang ancaman yang boleh menyebabkan mereka melakukan panggilan kecemasan kepada ATC dan sebagainya. Kita tak tahu daripada arah mana sebenarnya datang peluru pandu ni. Kalau pilot yang bawa, dia cuma nampak dia punya apa yang dia nampak di depan dan juga mungkin peripheral lah sikit di sisi setakat itu. Melainkan kalau dia jenguk macam tu. Tapi kalau peluru pandu tu datang dari bawah, kena daripada bawah, dia bukan tahu. Maksudnya kepantasan kecepatan tu. Peluru pandu jenis Buk ni dia boleh menjangkau ketinggian antara 40 ke 70 ribu kaki satu.
dia punya radius, efektif radius dia antara 30 ke 42 km. Besar. Besar dia. Ya. Dan kelajuan dia boleh mencapai 2 kali kelajuan bunyi. Jadi maksudnya bayangkan pilot memang tak sempat buat apa-apa. Dan kemungkinan besar siapa pun di dalam pesawat tak sedar apa yang berlaku. Kemungkinan besar. Dan senarionya juga kemungkinan selepas ini kita akan mengetahui pesawat meletup di udara kemudian terhempas. Ya. Dengan impact daripada peluru pandu. Jadi sekarang ni kita semua menaruh harapan kepada pasukan penyiasatan untuk yang pertama sekali dia kena pergi dan membuat survey dari udara, ambil gambar cara mana mapping di setiap mana tempat yang jatuh debris ni, okey, puing-puing ni semua dia kena ambil dan dia kena, of course dia kena tag lah di mana dijumpai dan sebagainya, mungkin ambil GPS coordinates. Dan dengan kadar segera bawa keluar semua debris ni ke satu tempat yang lebih selamat dan kemudian dia cantumkan part by part. Dari situ dia akan tahu di mana kena dan part mana yang mula pecah. Dan kita mahu juga kenyataan orang kata pun Kerajaan Malaysia tadi bahawa Malaysia berharap dan juga meminta pihak yang bertanggungjawab jika benar pesawat ini ditembak jatuh dibawa ke muka pengadilan. Maksudnya kita perlu meyakinkan semua pihak bahawa ada pihak yang bertanggungjawab, pastinya tiada orang kata pun perkara berlaku secara semula jadi, secara naturalnya, maksudnya ada pihak yang melancarkan, misal mengarahkan pesawat ini ditembak, walaupun alasannya ini adalah pesawat awam, pesawat komersial milik Malaysia dan menjadi mangsa dalam konflik di wilayah tersebut. Betul. Saya amat setuju dengan pernyataan Yang Amat Perdana Menteri tadi bahawa orang yang bertanggungjawab yang menjatuhkan pesawat ini harus dibawa ke muka pengadilan, sebab kita mungkin pandang pesawat ini hanya sebagai pesawat, tapi kita jangan lupa ianya merupakan nombor satunya ianya adalah pesawat yang didaftarkan di Malaysia. Okey, dikendalikan oleh sebuah syarikat Malaysia. Jadi flag state-nya Malaysia menjadikan ianya satu teritori Malaysia. Apabila teritori Malaysia telah diserang, maka kita harus membawa siapa yang bertanggungjawab tu ke muka pengadilan. Dan saya tertarik juga dalam media sosial tadi saya nampak Britain telah mendesak untuk nombor satunya untuk membincangkan di bangsa nombor satu berkenaan dengan masalah Ukraine. Di sini kita dah nampak dah kuasa-kuasa lain juga, negara lain dah mula nampak bahayanya, sebab mungkin kalau MH17 mungkin bukan dekat situ pada masa itu, mungkin pesawat lain yang kena. Betul. Dan kenyataan itu juga disokong dengan kenyataan pihak Amerika Syarikat mengesahkan bahawa MH17 ditembak jatuh. Betul. Dan terlebih awal pihak Ukraine sendiri menyatakan memang confirm atau dapat disahkan bahawa pesawat malang ini ditembak jatuh oleh peluru berpandu. Dan usaha awal yang paling kata pun segera untuk memastikan pihak penyiasatan mampu bergerak ke kawasan kata pun kemalangan crash site ini dan menyediakan koridor kemanusiaan, humanitarian corridor untuk dibawa pasukan penyelamat, pasukan perubatan dan sebagainya, biarpun kita tidak mengetahui kemungkinan ada yang selamat ataupun tidak tentang itu. Di sini saya nampak mungkin ini akan merupakan satu ujian terhadap political will kerajaan Malaysia sendiri. Yang pertamanya, apabila kita bercerita tentang safe passage untuk para penyiasat masuk dan sebagainya, kita kena ingat nombor satu negara itu masih Ukraine. Tapi kawasan itu dikontrol oleh para pemisah yang pro Rusia. Jadi kalau kita masuk daripada Kiev, mungkin akan ada kekangan daripada pihak pemisah. Tapi kalau kita masuk daripada Rusia pula, kita membelakangi tuan rumah. Ukraine. Kan? Ukraine.
inilah di mana yang kita Dilemanya. nampak dilemanya, tapi di sinilah yang saya sebutkan daripada awal tadi ya, political will kerajaan Malaysia untuk mendapatkan sokongan yang tidak berbelah berbahagi, nombor satu daripada kerajaan Ukraine dan juga daripada kerajaan Rusia. Ya, Rusia di sini harus memainkan peranan untuk mengawal rebels tu, membenarkan pasukan penyelamat atau pasukan penyiasatan masuk untuk koridor passage tersebut. Dan maksudnya kawasan itu begitu sensitif dan keselamatannya belum terjamin. Dan biarpun visual-visual awal yang kita terima, yang kita sudah lihat, yang kita paparkan melalui Esrawani dan juga esrawani.com, semuanya kebanyakan video amatur. Betul. Dan seolah-olah video-video tersebut sudah ada perancangannya untuk dirakam. Seperti mana mereka merakamkan pesawat-pesawat lain yang jatuh sebelum ini. Dan pastinya perancangan ini sudah ada. Saya memang nampak begitu. Dia memang ada perancangan untuk menjatuhkan pesawat. Cuma tinggal lagi, saya rasa dia tak menjangkakan pesawat tu. Pesawat awam. Pesawat awam. Yang mungkin pesawat awam dalam rancangan dia, tapi dia tidak menjangkakan pesawat awam yang bukan milik Ukraine sebagainya, atau Rusia. Ya, kita tak tahu pihak mana siapa kan? yang tembak. Betul. Ya? Jadi bila dah jatuh pesawat awam yang bukan milik Rusia ataupun Ukraine, barulah dah tu. Tapi memang rancangan tu ada, sebab tu kamera tu dah memang standby. Ya? Kalau jatuh, siapa pihak yang nak claim tu, bertanggungjawab tu, pada dia, itu ada satu glory bagi dia. Dan daripada manifest penumpang 255 termasuk 15 anak kapal, majoritinya rakyat Belanda. Pastinya Belanda perlu ada suara dalam hal ini selain daripada Malaysia sebagai pemilik aircraft ataupun kapal terbang. Ya, Belanda sekarang ini 143 daripada 255 orang yang berada dalam pesawat tersebut adalah rakyat Belanda. 143 orang. Banyak tu. Jadi Belanda boleh membantu kita dalam usaha kita di sini memainkan peranan dengan menggunakan tekanan daripada European Union pula terhadap kedua-dua pihak di sini untuk bekerjasama dengan masyarakat antarabangsa untuk menyelesaikan nombor satu penyiasatan ni dan segera dan yang keduanya untuk membawa siapa yang bertanggungjawab ke muka pengadilan. Mencari black box, mendapatkan black box itu begitu penting kerana di situlah segala cerita akan terurai. Dan berada di kawasan ataupun kemalangan dan berada di kawasan milik pemisah. Dan kalau mereka sendiri yang terlibat itu belum dapat disahkan, kalau mereka sendiri yang terlibat, pastinya mereka ingin memusnahkan semua bukti-bukti ini. Saya terbaca tadi ada di kalangan rebel tu, ketua dia siapa tadi yang bercakap, dia kata dia pun tengah mencari black box tu dan kalau jumpa dia akan berserah kepada Moskow. Pada saya tak setuju sangat-sangat dengan tindakan seperti itu. Sepatutnya apabila dia dapat, dia serahkan kepada penyiasat yang akan datang, bukan kepada Moskow. Pihak neutral Pihak neutral. Ya. Yang berhak untuk menentukan siasatan. Okey, Kapten, juga kita lihat bagaimana Malaysia perlu bekerjasama rapat dengan Kiev sebagai tuan rumah, dan Kiev terpaksa melakukan pelbagai usaha diplomatik untuk berunding dengan pihak pemisah untuk membolehkan pasukan penyelamat memasuki kawasan kemalangan. Dan pastinya rebels atau kawasan pemisah, mereka ada tuntutan mereka sendiri, ada barter trade dan sebagainya. Jadi kemungkinan ini akan berlaku. Memang ada. Sebagai contoh, dulu semasa perang Vietnam, sebuah pesawat C5 Galaxy telah jatuh berhampiran dengan Saigon berlepas dari Saigon dan jatuh. Dan pihak tentera udara Amerika Syarikat terpaksa membuat penyiasatan. Pada masa yang sama, itu adalah pada bulan April tahun 75, iaitu semasa hampir dengan fall of Saigon. Tentera Vietnam Utara dah masuk dalam kawasan dan sebagainya, tapi dia orang terpaksa juga buat penyiasatan. Orang kampung dah mula mencuri bahagian kapal terbang dan sebagainya. Jadi macam-macam demand keluar. Jadi kadang-kadang kita terpaksa juga
betul ansur itu. Saya tak tahulah, saya minta tidaklah, tapi saya nampak kalau ada orang-orang yang ambil barang-barang ni semua, dia akan minta duit untuk dapatkan balik bahagian-bahagian kapal terbang yang kita perlukan untuk penyiasatan. Dan komponen-komponen yang penting selain pada black box yang perlu diperolehi pasukan penyiasatan secepat mungkin, dan pastinya puzzle ataupun debris-debris yang berselerakan sekitar radius yang dikatakan itu perlu dipeta-petakan supaya akhirnya dapat dibawa ke satu lokasi yang lain seperti mana Kapten katakan tadi, dan dicantumkan, dan akhirnya di situlah siasatan akan bermula. Ya. Dia bahagian-bahagian yang lain yang penting tu pada saya, kalau boleh semua bahagian penting. Sebab sekarang ni kita tidak tahu di mana kawasan impact. Ya. Kalau kita dah tahu di mana kawasan impact, dan mungkin kita boleh bawa bahagian-bahagian yang berkenaan saja. Tapi dia sebaiknya dalam penyiasatan ni kita ambil semua evidence dan kita eliminate one by one mana yang tidak berkenaan, dan kemudian barulah kita boleh zoom in kepada kawasan yang perlu. Okey, untuk yang terakhir Kapten, dengan kekuatan yang Malaysia ada, dengan kata kerjasama selama ini dengan semua kata pun faction ataupun paksi-paksi kuasa besar dunia, termasuklah China, Rusia, Amerika Syarikat, dan mungkin ini satu kelebihan sebenarnya ataupun bagaimana? Malaysia sebenarnya ada kelebihan Malaysia sebab kita mempunyai yang pertamanya dari segi diplomatik, kita mempunyai hubungan yang baik dengan negara-negara yang baik dengan kita, ya, seperti negara-negara yang Haji Nazri dah sebut. Yang keduanya, kita dah mendapat pengalaman sedikit sebanyak cara-cara untuk nak memulakan siasatan terhadap kemalangan kapal terbang dan sebagainya. Okey, bukan sekali dua pernah kapal terbang jatuh yang DCA telah mengambil bahagian untuk menyiasat. Dan negara kita ni cukup ramai pakar-pakar ya, penyiasat insiden dan sebagainya yang berpengalaman. Jadi kita saya nak, kalau boleh di sini kita nampak yang lead penyiasatan ni adalah orang Malaysia sendiri. Pakar-pakar dalaman kita. Dan kita cuma ambil orang kata subject matter expert dari luar, cuma untuk benda-benda yang mungkin yang kita kata sebagai kadang-kadang ada information yang peculiar kepada manufacturer dan sebagainya, kan, yang kita perlukan penerangan yang lebih berkenaan dengan dan Kapten menaruh harapan itu perlu diberi pertimbangan sewajarnya oleh pihak berkuasa. Itu juga merupakan maruah negara. Betul. Pada saya. Dan kita belajar daripada MH370. Betul. Okey, terima kasih Kapten untuk setakat pagi ini. Banyak lagi perkara yang mungkin kita akan dapat ulas lepas kita menerima lebih banyak liputan ataupun informasi perkembangan terkini tentang MH17.